Tuan-tuan dan puan-puan, STEM dan TVET ini telah pun kita laksanakan melalui pembentukan Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal Pendidikan STEM. Begitu juga dengan Majlis TVET Negara yang kita anggotai, menunjukkan komitmen kita dalam memastikan STEM dan TVET ini akan terus menjadi hala tuju. Ya. Dan saya ingin menegaskan bahawa antara perkara yang kita lihat, yang perlu kita tangani adalah isu mentality. Mentality melihat STEM ini bukan lagi mentality menjaga reputasi sekolah. Harus ada keberanian, ya, bold and brave di kalangan pentadbir sekolah untuk melonjakkan pelajar-pelajar STEM ini. Dan komitmen itu memang kita perlukan ketika ini dengan memberikan tumpuan-tumpuan kepada penerusan agenda STEM ini dengan lebih berdaya saing, kompetitif dan kompeten. Begitu juga dengan TVET. Apa mentaliti di bawah ataupun di kalangan komuniti yang bila kita jumpa tentang TVET ini? Ini untuk budak-budak yang tidak ada keinginan akademik. Tuan-tuan dan puan-puan, perubahan minda ini harus segera kita tangani. TVET bukan pilihan kedua, TVET adalah arus perdana kerana ketika ini kita sedang mempersiapkan negara dengan kepakaran-kepakaran dalaman. Jadi kalau kita tak bina daripada hari ini, ya, kepakaran-kepakaran itu, maka hasrat direction of the nation ini akan terganggu. Sebab itu tumpuan kepada TVET dan STEM ini harus diangkat menjadi lonjakan utama dalam pendidikan. TVET juga harus diberikan tumpuan dalam soal penguasaan bahasa Inggeris, melihat bagaimana kemudiannya itu, ya, kompetensi dan kompetitifnya dunia TVET ini dalam persaingan-persaingan industri yang memerlukan kemahiran-kemahiran tambahan, termasuklah kemahiran bahasa. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir penting untuk kita melihat kepada sokongan kepada pembudayaan STEM di sekolah, maka 100,000 akan diperuntukkan untuk program rintis 10 buah sekolah bagi yang boleh menunjukkan keupayaan peningkatan pembudayaan STEM di sekolah. Jadi ini homework untuk guru-guru STEM. Bawa balik, kita akan pilih 10 buah sekolah yang akan menerajui pembudayaan STEM di negara ini. Jadi guru-guru dah boleh fikir bagaimana pembudayaan STEM ini boleh diwujudkan di sekolah, apa program, apa aktiviti yang sesuai. Saya bagi 2 minggu untuk fikir, kemudian kita akan susuli dengan tawaran tersebut dan tuan-tuan dan puan-puan sampaikan kepada guru-guru STEM kita untuk pastikan mereka menyertai program ini untuk memastikan bahawa pembudayaan STEM lokal diterajui oleh anak tempatan, diterajui oleh guru tempatan ini akan memberikan kesan dan impak serta-merta kepada perjalanan dan juga arah tuju STEM dalam negara. YB mengenai pembudayaan STEM itu, apa kriteria terhadap 10 sekolah yang akan dipilih? Kita akan teliti tentang kriteria itu dan kerana terma yang kita gunakan adalah pembudayaan. Jadi ada kriteria tentang bagaimana pembudayaan STEM itu dari segi aktiviti dan programnya yang harus kita teliti. Dan sebab itu saya kata tadi, homework untuk guru-guru adalah untuk menghantar permohonan kepada KPM dan kita akan pilih mana sekolah yang boleh memberikan pandangan untuk mewujudkan ekosistem pembudayaan STEM dan STEM dan juga digital itu di sekolah masing-masing. Jadi kita tunggu permohonan mereka untuk kita teliti. Ya, dari samping itu kita juga akan perincikan kita punya kriteria itu dalam surat iringan kita nanti.